Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia. Salam pertemuan sama dengan teman-teman yang mana berkesempatan dengan saya. Selamat petang, saudara Adam Madi. Adam Madi, saudara Benih Kelapa, Hasbullah, Ciklah. Begitu juga dengan saudara Arnis Hamidi. Adam Madi, Fazil Yub, apa khabar Zil? Saudara Awang Yusof bin Junaid. Apa khabar sahabat? Moga anda sihat. Kita juga dengan Idah Man, Fazil Yub, saudara Nur Hayati Hashim, Faizal Acoy. Apa khabar Faizal? Hamdan Mofta, Mazuki Zaid, Hamidah Kamat. Selamat petang. Saudara Moha, saudara Nuai. Apa khabar? Mat Rusdi Ismail. Ya, saudara, saya hari ini mungkin lewat sikit Aminah Khan. Terlewat sedikit sebab tadi ada mesyuarat Puan Azizah Osri ya. Adam Jebat, salam sepetang. Tadi saya menghadiri mesyuarat veteran, orang veteran ni orang lama. Jadi pertama bermula dari pukul 11. Habis pukul 12.30, pukul 1, kemudian pergi makan tengah hari dengan kawan-kawan. Nasi Padang, saudara, sedap. Di Jalan Tengku Abdul Rahman. Saudara Izam, apa khabar? Selamat petang. Saudara Rahman Abdullah, saudara M.A. Arifin, saudara Rozi Johari, Zaini Muhammad, Zamari LC, saudara Sejati, A.B. Abdul Rahman Nas, saudara. Saudara Izzaman Lebar, Adam Jebat, rasanya sering kali hadir dalam live saya ini. Terima kasih saudara Zainul Rashidin, saudara Ahmad Termizi, Zah Jenal. Tadi saya menghadiri pertemuan mesyuarat membincangkan tentang untung nasib kita warga bangsa Melayu di Kota Raya Kuala Lumpur. Apa khabar saudara? Anda makan apa petang ini? Saya Puan Rabiah Khamis, Ismuddin Sam, saudara Rahman, saudara Ismail Lebar. Saya minum kopi tarik bersama dengan ubi. Ubinya ubi apa ni dipanggil ubi ketuk saudara. Ni dia. Ubi ketuk. Ubi ni mengingatkan saya zaman saya kecil-kecil dahulu. Memang saya suka makan ubi kayu. Dia bukan ubi keledik, saudara. Ubi kayu ni, ubi keledik dulu mahal. Ubi kayu satu kati 5 sen. Ubi keledik satu kati 10 sen. Ubi kayu ni, saudara, kalau kita buat macam-macam boleh buat dengan ubi kayu, saudara. Kita boleh buat goreng, ataupun ketuk-ketuk, diketuk-ketuk, dihancur-hancurkan, kemudian dikepal-kepalkan, digoreng. Pun sedap. Ataupun buat pengat, saudara. Ataupun goreng. Tapi yang paling saya suka sekali, saudara, adalah ubi kayu ni dibuat macam keripik. Saudara Mak Syarim, Mon Syarim lah. Kalau ubi kayu ni lambat cabut, kayu jadi kayu. Ubi lenyek, letak gula, isi kelapa, memang sedap. Ataupun ubi rebus. Ubi rebus ni selalu makan di tepi pantai, saudara. Wah, berselera. Cicah dengan parut kelapa dan juga gula merah. Kalau saudara tak percaya, saudara belilah ubi kayu, rebus, kemudian parutkan kelapa, gaulkan sikit garam, kemudian bubuk gaulkan dengan gula merah, saudara. Bukan gula perang, gula merah. Cicah makan memang sedap. Ataupun dengan sambal tumis. Bakar pun sedap, benar. Jadi artinya, saudara, ubi kayu ni macam-macam boleh masak. Boleh goreng, boleh rebus, boleh jadikan keripik. Keripik ni lambat sikit lah sebab dia lepas dia rebus, ubi tu. Selalunya untuk keripik ubi ni, dia bukan dari jenis ubi yang gebu ni, saudara. Dia ada 2-3 jenis ubi. Satu ubi hitam, satu lagi ubi pulut, dan satu lagi ubi gebu dipanggil. Ubi gebu ni sesuai untuk rebus. Ubi pulut juga sedap untuk digoreng. Tapi ubi hitam ni, saudara, digunakan untuk buat keripik. Kalau direbus pun tak sedap mana, dia keras. Itu ubi. Macam-macam ubi makan dengan kopi. Ikat
kepala tu, pecah kepala lah Saudara Adam Jebat. Saudara Zamri Ibrahim, kita cerita pasal ubi kayu. Begitulah cara orang kampung makan. Memang sedap saudara. Ubi kayu dulu satu kati 5 sen. Sekarang ni 1 kilo, dulu-dululah saudara. Sekarang ni 1 kilo dah RM1.20. Dah lain harganya. Kalau ubi keledek, itu sesuai kita rebus pun sedap. Tapi makannya sedap sekali kalau kita jadikan pengan atau pengat. Ubi kayu pun buat pengat juga. Tapi jenis ubi saudara, jangan tersalah pilih. Kalau pengat ubi kayu, jenis ubi kayu pulut. Dia jenis dia bukan pulut saudara, jenisnya. Buat bengkang, memang sedap saudara. Buat bengkang ni diparut, kemudian diperah, dibuang dia punya airnya, barulah dia ambil ubi tu dan dibuat kuih bengkang. Saudara Nuai, goreng pun sedap, memang sedap saudara. Saudara boleh cik muda cerita pasal ubi kayu, Saudara Aris Abu Talib, Saudara Jazmin Teng. Tapi hari ini susah nak cari bengkang ubi kayu. Susah nak cari. Ada tu ada saudara. Dan begitu juga nak makan ubi rebus, memanglah terlalu sukar. Maka ubi rebus bersama dengan ini sambal ikan bilis. Saya ubi angin banyak kata Nuai. Tak, ubi tak ada banyak angin. Sebab itu kalau nak buat bengkang, diperah, buang dia punya airnya tu saudara. Bila goreng memang sedap. Saudara, Saudara Nuridah Kamarudin, saya bercerita pasal ubi. Ya, sebab tadi dalam perjalanan pulang saya sempat beli ubi goreng, dan ini adalah ubi ketuk. Ubi ketuk ni seperti mana dia buat kuih bengkang, tetapi ubinya setelah diparut, dikepalkan, terus digoreng. Memang sedap saudara. Saya nak makan tak manis lah orang kata. Saudara Muhammad Khairul, Saudara Tabat, Sania Kasmin, Nuridah Kamarudin. Buat tapai pun sedap, tapai. Artinya saudara bersetuju dengan saya, ubi adalah antara makanan yang boleh dimasak kepelbagaian. Pucuk ubi buat ni masak lemak sedap. Rebusan ubi itu makan sebagai sayur juga sedap. Tadi saya makan di kedai Minang tadi itu ubi masak lemak. Ini pucuk ubi masak lemak. Memang sedap saudara. Begitulah. Ubi ni tak susah mana. Kalau kita tanam dia dalam 4 bulan, 5 bulan dah boleh. Tapi kalau lama simpan jadi kayu lah saudara. Saya komen pernah, dia kata saya banyak tanam ubi kayu sekeliling rumah. Dekat Bukit Jenun di Pendang, Kedah. Alhamdulillah. Senuai pucuk ubi pun sedap. Rosli Jamaluddin. Memang saudara makanan, itulah makanan kita. Cocok kendung dibuat dengan ubi kayu kat tu. Cocok kendung. Cocok kendung mungkin ini ikut gamaknya yang diambil. Setengah tempat dipanggil cocok kendung agaknya saudara. Jadi bila kita makan ubi kayu, itulah sebenar-benarnya kalau saudara nak tahu, pada zaman Jepun, menurut almarhumah ibu saya, zaman itu, zaman Jepun, kebanyakan warga orang Melayu kita ni cuma mampu makan ubi kayu saja seharian. Sebab itu ubi itu macam-macam resipi boleh buat. Menggantikan beras dan nasi saudara. Selamat petang Saudara Norizan Said. Baik saudara, itu cerita pasal ubi kayu. Tadi kami juga berbincang. Perbincangan kami masa saya mesyuarat dengan veteran UMNO tadi, wilayah ada juga menyentuh tentang bagaimana kita mau memperbaiki ekonomi warga bangsa kita. Saya menyatakan bahawa dalam keadaan sekarang tak perlulah pimpinan kerajaan memikirkan untuk menaikkan lebih banyak bangunan tinggi ataupun bandar baru, kerana akhirnya nanti yang memiliki bangunan-bangunan tersebut itu bukan orang kita. Saudara, itu kebanyakan dibeli orang lain. Sebab selalu saya katakan, saya pernah yuk, dia kata orang dulu campak ubi dengan beras bagi nampak banyak. Campur saudara. Campur ni orang Kedah ni yuk ni. Berbalik pada cerita saya tadi, bahawa di kawasan bandar-bandar, kalau kita membangunkan lebih banyak lagi bangunan, berapa ramai orang kita yang mampu membelinya? Sepatutnya diusahakan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu. Itu yang lebih penting. Sama ada diberi peluang untuk berniaga, digalakkan berniaga. Saudara, memanglah perniagaan sajalah yang mampu untuk meningkatkan ekonomi warga bangsa kita. Selagi warga bangsa kita tidak mempunyai kekuatan ekonomi, kalau bangunkan
bangunan banyak mana pun tidak ada artinya. Sebab kita masih akan menjadi bagaikan pengemis di bumi sendiri. Kita cuma mampu lihat saja. Saudara cik ya, kalau kita bangunkan contoh, saya ambil contoh macam kawasan Petaling Jaya ataupun di Kota Damansara, berapa banyak kedai. Memang ada orang Melayu berniaga, tapi mereka hanya mampu menyewa saja, bukan memiliki bangunan itu. Untuk orang Melayu memiliki bangunan tu nampaknya setiap kali pembangunan diadakan, saya seringkali bersungut. Kenapa tidak diutamakan orang Melayu memiliki bangunan ataupun rumah kedai? Memang sebenar-benarnya sukar untuk kita mencari kemampuan orang kita untuk membeli rumah kedai. Malahan nak beli rumah pun kadang-kadang tak dapat. Tambahan lagi hari ini, saat ini, kita nak bina rumah, nak beli rumah, harganya terlalu tinggi sekarang. Secara Yung, arwah tok saya selalu buat macam tu. Bila nak masak nasi, mesti campur ubi. Dulu susah nak beli beras. Betul, Saudara Yung. Itulah untung nasib kita di bumi yang penuh kemakmuran. Jadi dalam soal ini, saya amat mengharapkan agar kita mencari upaya. Sebab tadi dalam mesyuarat tadi, saya menekankan bahawa yang paling penting adalah untuk mencari kehidupan dan ekonomi mesti dipertingkatkan. Selagi kita tidak mampu untuk meningkatkan ekonomi, kita kekurangan wang, maka selagi itulah akhirnya nanti kita jadi diibaratkan seperti pengemis di bumi sendiri. Ya, Saudara Kamal Arifin. Ini keadaannya. Baik, saudara, itu dua subjek. Sebenarnya saya hari ini nak mengulas sebab ramai teman-teman bertanya dengan saya untuk mendapatkan buku ini, saudara. Ini dia. Buku ini saya tulis sekitar tahun bila tu saya tulis. Tapi dah tak ada dalam pasaran dah, saudara. Tak silap saya, buku ini saya tulis pada tahun... bila tahun ni ya? Buku ni diterbitkan ya. Kena tengok tarikhnya tu. 2010. 2010, 2020, 2020, 13 tahun yang lalu. 13 tahun lalu saya pernah menerbitkan satu buku berjudul Rahsia yang Terpendam. Ini sebenarnya banyak orang tak tahu, saudara. Jadi aku cuba mengulas apa yang saya konten, tapi nak dapat buku ni tak ada dah, saudara. Saya minta maaf, kalau nak ada pun tak tahulah kat mana ada simpanannya. Memang apa-apa ni sekarang ni rare lah, saudara. Sebab ini adalah bicara saya berhubung dengan perbualan saya dengan Yang Maha Tengku Razali Hamzah. Saya nak jelaskan pada anda, hubungan saya dengan Tengku Razali Hamzah bukan dari awal saya menyokong beliau. Saya bukanlah pengikut tega Yang Maha Tengku Razali Hamzah sepanjang beliau bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO. Waktu itu menentang Tun Musa Hitam. Kali pertama dan kali kedua pun saya tetap menyokong Musa Hitam. Kemudian bila Tengku Razali Hamzah bertanding menentang Mahathir, waktu itu saya dalam pergerakan pemuda UMNO, kita menyokong Dr. Mahathir. Tetapi selepas beberapa tahun akhir-akhir ini, sekitar tahun 2004, iaitu lebih kurang 20 tahun dulu, 18 tahun dulu saya bertemu dengan beliau. Karena setelah saya mengkaji, barulah saya tahu bahawa saya membuat kesilapan kerana menyokong pihak yang tak betul. Sebenarnya Tengku Razali ni orang yang betul. Setelah saya mengkaji segala apa yang dilakukan oleh beliau dan sebagainya, barulah saya tahu cerita sebenar. Jadi kita sebagai manusia biasa, saudara, kita mesti berani untuk mengaku kesilapan. Masalahnya orang tidak mahu mengaku kesilapan. Saya bertemu dengan beliau, saya berjumpa, saya cakap aku minta maaf lah sebab saya dulu tidak menyokong you. Dia kata tak ada masalah, dia kata biasalah tu, dia kata. Di sinilah mengingatkan saya pesanan almarhum Datuk Harun Idris bila saya bertemu dengan beliau di Katil Hospital. Saya bertanya dengan Datuk Harun, Datuk macam mana keadaan ni? Musa nak lawan dengan Tengku Razali. Datuk Harun Idris mengatakan, Tengku Razali ni ibaratkan pinggan emas. Kalau jatuh terhempas, rugi bangsa kita. Tapi Musa ni dia kata dia tak ambil kisah, dia rakyat biasa. Jadi saya ingatkan Datuk Harun ini perjuangan orang rakyat Marhain. Dia berkias. Jadi saya menyokonglah Musa Hitam masa itu, saudara. Dan satu kenyataan Datuk Harun yang saya masih ingat lagi, dia kata Tengku Razali bukanlah seorang yang pendendam. Dia tak pendendam.
Itu katanya. Jadi selepas saya bergaul, dah berjumpa, sering berjumpa dengan beliau, akhirnya saya berhasrat menerbitkan sebuah buku yang berjudul Rahsia yang Terpendam. Jadi mula hari ini, hari-hari yang mendatang, bila ada kesempatan, sambil cerita ubi kayu, sambil cerita tentang ekonomi bangsa kita, bahawa saya akan cuba mentelaah satu bab ke satu bab. Saudara, berhubung dengan rahsia yang terpendam, sebenarnya saya senyum saja bila orang bercakap tentang kejadian 13 Mei dan sebagainya. Banyak cerita-cerita itu tak benar, saudara. Sebenarnya apa yang berlaku pada pilihan raya umum adalah 1969 adalah tanggal 10 Mei. Bukan 13 Mei, saudara. Pada 10 bulan Mei, pilihan raya umum Malaysia diadakan waktu itu. Dan kebetulan 2 hari sebelum peristiwa itu, anggota polis kita bertembung dengan kumpulan gangster di Jinjang. Dalam peristiwa tersebut berlaku tembak-menembak, seorang daripada gangster itu, kumpulan penjahat itu, telah mati ditembak oleh pihak polis. Dan ini dijadikan sebagai isu oleh Tan Chee Koon. Masa itu, saudara, Tan Chee Koon mengetuai Parti Lembu ni, saudara. Parti berlambangkan lembu. Parti apa nama dia tu. Kemudian, dijadikan itu sebagai isu oleh Parti Gerakan. Kebetulan Parti Gerakan ditubuhkan oleh Lim Chong Yu kerana dia bergaduh dengan Tun Tan Sri Sen. Ini cerita benar, saudara. Ini saya nak cerita supaya kita faham, kita tahu sejarah sebenarnya. Dan pada peristiwa tersebut, Tengku waktu itu, Tengku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri. Bila sibuk berkempen, pergilah berkempen di Pulau Langkawi. Tengku Razali, Tun Razak masa itu sebagai Timbalan Perdana Menteri berkempen di negeri Kelantan. Jadi kebetulan peristiwa itu berlaku di Istana Teliput. Tan Chee Koon bersama dengan Lim Kit Siang, bersama dengan Lim Chong Yu, mau dijadikan kematian gangster Cina ini sebagai hero. Mau diadakan perarakan daripada Saling Street, bawa lah pergi ke tanah perkuburan Cina di Kepung. Itu ceritanya, saya. Ini tidak diceritakan orang. Dan mereka minta izin waktu itu daripada Tengku. Tapi Tengku tak dapat dihubungi. Kerana saat itu Tengku Abdul Rahman berada di Pulau Langkawi. Masa 1969, Langkawi belum dapat dihubungi melalui telefon. Susah nak dapat telefon. Saya. Bila tak dapat menghubungi Tengku Abdul Rahman, Tan Chee Koon menghubungi Tun Abdul Razak yang kebetulan berada di Kelantan, di Istana Teliput. Dalam peristiwa itu, Tengku Razali Hamzah ada bersama dengan Tun Razak di Istana Teliput. Dan mereka meminta izin daripada Tun Razak. Jadi katanya untuk dapat izinan daripada Tengku Abdul Rahman untuk mengadakan perarakan mayat pemuda Cina ini, tak dapat berjumpa dengan Tengku, tak dapat berhubung dengan Tengku, minta keizinan Tun Razak yang kebetulan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi Ketua Polis Negara waktu itu Datuk Abdul Rahman, saudara. Ketua Polis Negara kekal dengan keputusannya menolak permit, menolak permohonan tersebut. Dia menolak usaha untuk mengadakan perarakan mayat daripada Jalan Petaling Street membawa ke Kepung. Ini dalam buku ni, ini apa yang dicatat ni, saya harus menceritakan kepada anda apa yang sebenarnya supaya kita faham chronology of the event. Dia bukan tiba-tiba meledak aja berperang itu, tidak, saudara. Ini adalah waktu itu juga negara kita sedang dicengkam oleh pengaruh komunis. Tun Razak dikelilingi oleh komunis yang berpahaman Marxis. 5-6 orang ada keliling beliau sebagai setiausaha, siswa politik, siswa akhbar dan sebagainya. Tetapi ketika saat itu Tun Razak berada di Kelantan. Jadi akhirnya Datuk Rahman kata tidak dibenarkan. Tapi atas kuasanya, kerana Tan Chee Koon bercakap sendiri dengan Tun Razak di Kelantan, dari Kelantan yang telefon, Tun Razak mengizinkan dengan syarat. Kata Tun Razak, jangan diadakan perarakan, bawa lah mayat itu, tak apa. Atas keizinan Tun Razak itulah, maka perarakan mayat. Ini gangster, saya bukan hero. Gangster yang ditembak oleh pihak polis dijadikan sebagai satu usaha untuk menarik, menanam kebencian warga Cina kepada pimpinan kerajaan Melayu waktu itu. Sebab itu dah banyak poster-poster, spanduk-spanduk
sepanjang pengiringan mayat sebut daripada Plain Street sampailah ke Kepung, ditulis itu blood for blood. Darah mesti dengan darah. Ini adalah propaganda komunis yang orang tak sedar waktu ketika itu. Kejadian berlaku pada 9 hari bulan. Dan pada 10 hari bulan, pilihan raya umum pun berjalan. Pilihan raya umum 1969. Akhirnya, pengundi-pengundi Cina tidak mengundi calon-calon daripada perikatan masa itu, saudara. Dan Lim Chong Yu dengan parti gerakannya mencapai kemenangan besar. Waktu itu di Kelantan, UMNO masih lagi gagal untuk merampas kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan. Masih lagi dikuasai oleh PAS. Tapi di Perak, di Selangor khususnya, Selangor masa itu merangkumi wilayah persekutuan. Jangan lupa saudara, masa itu wilayah persekutuan masih lagi berada dalam Selangor. Dalam saat itulah, bila kalah, maka berlakunya ledakan apabila waktu itu sebenarnya Lim Kit Siang dia tak ada di Kuala Lumpur, dia di Sabah waktu itu. Yang menggerakkannya adalah Tan Chee Kun bersama dengan Lim Chong Yu. Dan waktu itu juga berlakulah perbalahan dan sebagainya. Di sinilah di mana Tengku Abdul Rahman merasakan berlakunya hubungannya agak renggang. Banyak orang tak tahu. Benar, Tun Razak menjadi Timbalan Perdana Menteri, tetapi kesan daripada peristiwa 1969 dan Dr. Mahathir menambah lagi luka yang ada di hati Tengku Abdul Rahman. Sebab Tun Razak saling salah menyalah. Apa yang kita alami, apa yang UMNO alami hari ini sama, saudara. Saling menyalahkan pimpinan. Dan berlakulah ketegangan hubungan antara Tengku Abdul Rahman dengan Tun Razak yang berakhir dengan Tengku Abdul Rahman meletak jawatan. Kesan berlakunya kejadian 13 Mei. Dr. Mahathir menghantar surat dan menyebarkan surat. Secara Rin Azman, ini cerita politik ni, Rin, ini cerita masa silam, bukan sekarang. Yang saya ceritakan cerita politik malam tu, waktu semasa dan mengulas keadaan semasa. Ini kisah silam, kita mengenang peristiwa silam, supaya kita tahu rentetan peristiwa. Jangan marah, saudara. Jadi dalam keadaan begini, berlaku perbalahan kaum yang begitu teruk di Kuala Lumpur sehingga terpaksa disahkan darurat. Itulah orang mengingat sebagai 13 Mei. Di sinilah peranan Tengku Abdul Razak Hamzah mendamaikan hubungan antara Tengku Abdul Rahman dan Tun Razak. Bagaimanapun, Tengku Abdul Rahman tetap memutuskan keputusannya untuk meletak jawatan. Dan waktu itu diadakan pemanggilan. Tapi bagaimanapun sewaktu pemanggilan, Tengku Abdul Rahman masih jadi Perdana Menteri. Masa pemanggilan itulah Tun Razak membawa masuk Tun Dr. Ismail menjadi timbalan pengurusi Mageran. Waktu itulah Tun Dr. Mahathir disingkirkan daripada UMNO kerana kesan daripada tulisannya. Jadi saya Mak Raznan ni, saya cerita ini supaya anak-anak muda kita faham. Jangan kita lupa bahawa kesan daripada percaturan politik ini boleh merosakkan negara. Kerana waktu itu juga saudara anasir komunis mempengaruhi dengan propagandanya. Dan waktu itu Ketua Polis Negara adalah Datuk Abdul Rahman. Pihak polis sentiasa mereka telah dapat membaca apa akan berlaku. Mereka tahu. Tapi kerana keengganan pimpinan waktu itu menerima nasihat pihak polis, akhirnya terjadi. Sebab itu saya cerita petang ini semata-mata bukan apa untuk mengingatkan kembali. Bagaimana, ini dalam buku ni saudara, iaitu buku Rahsia yang Terpendam. Yang sebenarnya realitinya Tengku Abdul Rahman mempunyai memori yang terluka. Dan dia merasakan seolah-olah Tun Razak mahu menyingkirkannya dari jawatan Perdana Menteri. Sebab itu, sewaktu Tun Razak meninggal dunia, bila Yang Mulia Tengku Razak Hamzah pergi ke Pulau Pinang, memberitahu pada Yang Mulia Tengku Razak, almarhum Tengku, dia kata Tun Razak dah meninggal. Tak adalah nampak sangat kesayuan. Jadi saudara, dalam peristiwa ini, dalam buku ini menceritakan bagaimana Yang Mulia Tengku Razak Hamzah berusaha untuk mendamaikan dua sahabat. Ini dua sahabat saudara, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng lah antara Tun Razak dengan Yang almarhum Tengku Abdul Rahman. Tetapi dua sahabat itu akhirnya berpecah, diputuskan. Saudara, ini
Saudara Amy Buntat dia kata, saya cerita sejarah. Ni sejarah dan rahsia yang orang tak tahu. Sebab saya katakan rahsia yang terpendam. Banyak yang ada dalam sejarah itu cerita hearsay. Saya mendengar daripada orang kata from the horse mouth. Jadi banyak benda ni, dan saat itu Tengku Abdul Rahman kecil hati dengan Tun Razak. Sebab itu bila dia meninggalkan jawatan sebagai Perdana Menteri, bukan kerana suka-suka tapi dengan hati yang terluka. Sebab itu dia seolah merajuk duduk di Pulau Pinang. Dia banyak mengambilkan masanya di Pulau Pinang. Dan dia juga merasa cukup terhiris apabila Tun Razak memutuskan membawa masuk Dr. Mahathir kembali dalam UMNO. Sedangkan sewaktu Dr. Mahathir berada UMNO, dia menulis surat, mengantar keliling, menuduh Tengku ni kaki poker, main poker lah, main kuda, main mahjong dengan Cina dan sebagainya. Waktu itu, rupanya semua ini hanyalah sekadar unjuran politik saja. Tunjuk seolah dia ni anti, tetapi bila jadi Perdana Menteri, apa jadi? Dia tengok siapa kawan-kawan dia. Jadi, bila saya melihat buku ini, saya banyak cerita saya dengan Tengku Razali Hamzah. Antaranya, nantilah besok-besok lusa ke, bila saya berkesempatan, kita mentelaah lagi, bab demi bab bagaimana yang mula Tengku Razali Hamzah mewujudkan Petronas. Ini yang paling penting saya. Bagaimana Petronas ini akhirnya menjadi penggerak ekonomi negara kita yang begitu berharga bernilai. Tanpa Petronas tidak mungkin negara kita boleh dilihat makmur sebegini saudara. Kerana Petronas menjana keuntungan ratusan bilion, malah mencapai triliun. Kemana pergi wang itu? Ini kita akan bicarakan dari masa ke semasa saudara. Ya, sebab itu saya mentelaah buku ni dan juga berbual. Sebab itu saudara banyak orang bertanya dengan saya, kenapa saya tiap-tiap Jumaat kalau boleh saya nak sembahyang dengan Tun Razali. Sebab selalunya lepas kami sembahyang, solat Jumaat, kita akan minum makan tengah hari dan bercerita. Dan waktu itulah saya berusaha untuk bertanya begitu, begini dan sebagainya. Banyak rahsia yang kadang-kadang orang tak tahu. Jadi jangan disatahkan dengan mengatakan bahawa mencetuskan tragedi dia ini 13 Mei ini DAP, bukan. Ini saudara tercatat dalam buku. Ini peristiwa berlaku kesan daripada Lim Chong Yu dan juga Tan Ching Kun. Tan Ching Kun ni melakukan perarakan mayat daripada jalan Petaling Street bawa ke Kepung yang ditahan, yang tidak diizinkan oleh pihak polis. Kejadian itu berlaku pada tanggal 9 Mei. Namun dijalankan juga perarakan, akhirnya pada 10 Mei lingkup habis. Kerajaan Perak gagal, Kerajaan Kelantan gagal, Kerajaan Selangor lingkup, Negeri Sembilan lingkup, Pulau Pinang jatuh ke tangan Parti Gerakan. Itulah bermulanya 1969. Saudara, jadi saudara kena faham ya. Besok saya akan cerita lagi lah, cerita yang lain tentang Petronas dan sebagainya. So, jadi dalam kehidupan kita ni saudara, hari ini kita harus melihat saudara, suka tak suka, sebagai seorang pemimpin kita kena tahu apa akan jadi masa depan. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah sudah dapat melihat. Dia adalah orang yang belajar ekonomi. Dia daripada Universiti Belfast di London. Dia balik daripada London dan dia merupakan anak kesayangan. Bukan anak, saudara, macam anak angkat lah. Sebab almarhum ayah hendanya, iaitu Tengku Hamzah, adalah kawan rapat dengan Tengku Abdul Rahman. So Tengku Abdul Rahman minta dia masuk politik. Dia enggan, dia nak jadi lawyer sebenarnya. Banyak orang tak tahu. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah sebenarnya cita-cita nak jadi seorang peguam. Selepas beliau berjaya menamatkan pengajiannya di bidang ekonomi. Tapi almarhum Tengku Abdul Rahman kata, tunggu dulu li, you dulu ni masuk politik dengan ayah. Ayah pun dulu nak buat law di England pun sampai bila pun tak habis, bertahun-tahun pun tak selesai. Tak payah, kata. Itu jadi Tengku Razali menghormati. Sebab ialah saudara, ini hubungan kerabat diraja. Saudara, dalam keadaan begitu, Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah akhirnya terjebak dalam politik, bertanding. Dia bertanding awalnya banyak orang tak tahu, dia bukan bertanding sebagai ahli parlimen Gua Musang. Masa itu tak ada kawasan Gua Musang, yang ada adalah Ulu Kelantan. Tetapi waktu mula-mula dia bertanding, kali pertama dia bertanding adalah Dewan Undangan Negeri bagi Dun Dewan Undangan Negeri Dun mana? Dun
Allah, dekat dengan sepadan Siam tu. Rantau panjang. Nah, kerana waktu itu rantau panjang juga ada di dalam kawasan Ulu Kelantan. Dan ahli parlimen Ulu Kelantan waktu itu adalah Allahyarham Tan Sri Nek Kamil. Itulah kali pertama akhirnya yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah menceburkan diri dalam politik dengan matlamat untuk merampas kerajaan dan pimpinan PAS agar dapat diperintah oleh UMNO. Jadi Tengku Abdul Rahman mengharapkan agar Tengku Razali dapat mengelebarkan pengaruh UMNO di Kelantan. Banyak orang juga tak tahu bahawa ilham-ilham yang dicurahkan oleh Allahyarham P. Ramlee itu kerana dia melihat tentang politik orang Melayu kita ni. Allahyarham P. Ramlee adalah antara orang yang bersama-sama dengan Tengku Razali Hamzah berusaha berkempen di Kelantan. Jangan lupa saudara, kawasan Kelantan masa itu termasuk Macang, Lampuri, bawalah ke Jeli, Bacok, Kuala Kerai dan Gua Musang. Besar kawasan tu. Jadi Tengku Razali bertanding di Ulu Kelantan lah. Dan tak silap saya dalam 4 atau 5 kawasan parlimen saya di Kelantan. Masa itu belum lah. Kita pasca kemerdekaan. Dan Tengku Razali bersama dengan P. Ramlee. Rupanya Allahyarham seniman P. Ramlee adalah berkempen bersama-sama dengan Tengku Razali Hamzah untuk melebarkan sayap UMNO. Susahnya kata Tengku Razali untuk berkempen di Kelantan waktu itu. Kerana jalan pun bukan ada nak datang ke Kuala Lumpur ni. Kadang-kadang berhari-hari lah. Naik sampan, mengilir ataupun menghulu sungai Kelantan bersama dengan P. Ramlee. Jadi kadang-kadang bila P. Ramlee melihat karakter-karakter politik yang ada itu, dijadikan modal untuknya dalam banyak filem-filemnya. Cerita-cerita orang Melayu kita ni, persoalan-persoalan kemasyarakatan Melayu, itulah menjadikan ilham kepada seniman P. Ramlee. Dan P. Ramlee adalah seorang rapat yang paling rapat dengan Tengku Razali sehinggalah Allahyarham seniman P. Ramlee Agong ini meninggal dunia. Itu keadaan sehingga banyak orang tak tahu. Sebab itu saya katakan buku ini buku rahsia yang tersimpan. Berbalik kepada kisah Petronas, banyak orang juga orang tak tahu bahawa sebenarnya hasil minyak di bumi negara kita ini selepas saja kemerdekaan tercapai apabila Tengku Abdul Rahman menandatangani kemerdekaan Proclamation of Malaysia. Rupanya minyak di Malaysia ini antara perjanjian syarikat Anglo-Dutch Shell dengan kerajaan British yang dahulu. Artinya perjanjian itu selagi ada bulan dan bintang, minyak-minyak di perairan Malaysia ini adalah milik Shell. Kita tak tahu rupanya saudara. Dan perjanjian itu kekal. Bagaimana cara yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah mengambil alih akhirnya hak itu dimiliki oleh Petronas sepenuhnya. Kerana menurut Tengku Razali Hamzah untuk mendapatkan share minyak ini bukan mudah. Kalau nak bayar pada Shell berbilion ringgit, mana nak ada duit waktu itu. Dan kebijaksanaan Tengku Razali berpencak dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Akhirnya dia boleh mengambil alih hasil bumi, hasil minyak ini daripada tangan Shell kembali kepada Petronas yang diasaskan pada 1974. Ini ceritanya yang akan saya jelaskan nanti, yang akan saya ceritakan nanti dalam waktu-waktu mendatang. Bila petang-petang kita bercerita. Selalunya saya cerita ni pelan-pelan dulu. Cerita pasal ubi kayu hari ni. Kemudian cerita nak membangunkan ekonomi bangsa kita. Sedikit culipan hal politik masa silam. Dan cerita yang rahsia terpendam yang orang tidak tahu. Saudara, terima kasih kepada Muhammad Hashim dari Kemayan, saudara Irwan, saudara Syarul. Tak ada teman-teman, saudara Aisyafah dari Kuala Periuk. Tak ada persoalan ya. Tak ada persoalan. Jadi saya nak bagi tahu kepada anda semua bahawa cerita bagaimana saudara Amy Buntat teruskan cerita insya-Allah masa ke semasa. Sabarlah dulu saudara. Saya petang-petang begini tak boleh cerita panjang-panjang. Buku saya Israel lah, bukunya berjudul Rahsia yang Terpendam. Buku dah tak ada dah saudara. Tidak ada di pasaran. Saya pun tengah fikir macam mana nak diterbitkan semula ya, saudara. Tapi saya rasa saya akan cuba mentelaahnya, menceritakan part
demi part ataupun chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan sebagainya, saudara. Banyak cerita rahsia ini, saudara. Cerita bagaimana legasi Tun Abdul Razak yang dikhianati. Tetapi yang saya jelaskan tadi, saudara, ternyata rupa-rupanya memori silam hubungan antara Tun Razak dengan Tengku Abdul Rahman akhirnya kesan daripada politik mereka. Tengku Abdul Rahman akhirnya memori yang terluka, saudara. Rupanya Tengku Abdul Rahman ni hatinya terluka. Dan orang yang mendamaikan, yang berusaha untuk mendamaikannya adalah yang bawa oleh Tengku Razak Hamzah. Begitulah panjangnya politik yang bawa oleh Tengku Razak Hamzah dalam senario politik tanah air yang akan saya ceritakan. Banyak, saudara. Bagaimana dia membeli bank dan serahkan pada UMNO. Ya, saudara, siapa penulis buku tu? Penulis buku ni orang yang tengah cakap dengan saudara. Sebab itu saya boleh bercakap. Saudara, kita tunggu besok. Saya tengok, saya cuba mentelaah dan menggali cerita bagaimana legasi Tun Razak yang telah pun dikhianati oleh pimpinan yang menggantikannya. Jadi, saudara, jangan anggap ini cerita politik, saudara, tapi ini adalah sejarah bangsa kita yang perlu kita tahu. Bagaimana legasi Tun Razak dikhianati. Bagaimana legasi Saudara Amy Muntat. Betul ke Tun Razak diktator dalam pemerintahan terutama ahli UMNO? Tidak. Tun Razak tidak mengamalkan pemerintahan yang diktator. Ini cerita daripada mulut Tengku Razak. Tapi dia tak lama memimpin. Kerana dia mengambil alih daripada Tengku Abdul Rahman 1969 dan 6 tahun saja. Bukan 69, tahun 70. Lepas itu dah Tun Razak meninggal dunia tahun 76. Saudara, jadi tak lamalah usianya, hayatnya itu mentadbir UMNO dalam politik, mentadbir negara, dan of course negara merasakan kehilangan yang teramat sangat. Kerana Tun Razak juga membuat Felda dan sebagainya. Saudara, atuk-atuk dia kata Arab cetak semula. InsyaAllah saya akan cuba tengok keadaan macam mana, saudara. Tetapi saya harap agar anda sentiasa mengikuti bicara saya petang-petang begini. Itu memang segmen kita menoleh masa yang silam yang saya sebut memori. Hari ini kita bercerita tentang bagaimana sebenar-benarnya banyak orang tak tahu. Kejadian 13 Mei itulah yang memisahkan, memutuskan ataupun menggerhanakan ikatan persahabatan antara Tun Razak dengan Tengku Abdul Rahman. Besok kita sambung lagi, saudara. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Jangan lupa makanlah cok kodok pisang. Bye bye.